Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita masuk pada tajuk seterusnya, matematik. Okey, buka muka surat 90. InsyaAllah hari ni kita akan cuba habiskan tajuk yang terakhir ni untuk kesemua tajuk lah. Okey, yang pertama tajuk tambah pecahan. Buka muka surat 90 buku teks awak. Okey, tambah pecahan. Apa itu pecahan? Pecahan itulah yang sebelum ni tu kan. Pecahan wajar, pecahan tak wajar. Ya. Tapi sekarang ni kita pergi kepada tambah. Tajuk tambah pecahan. Okey, tambah pecahan macam biasa. Okey, yang pertama sekali awak kena tahu. Yang pertama penyebut mesti sama. Sebelum nak tambah, penyebut mesti sama. Penyebut sama. Kalau 5 bawah, 5 lah dia. So, contoh 1/5 tambah 2/5. So, bila dah sama penyebut belah bawah, penyebut tu belah bawah, bolehlah terus tambah. 1 tambah 2, 3. Bawah tak perlu ditambahkan. Letak je 5. Okey? So, ini jawapan dia. Terus. So, tambah ni mesti samakan penyebut. Contoh kat sini, jumlah 1/4 dan 1/4. Jumlahkan. Perkataan jumlahkan bermaksud tambahlah. So, 1/4 sama dengan 2/4. Penyebut jangan ditambah. Tak boleh tambahkan penyebut. Tambah kekal dengan penyebut dia tu. Penyebut dia kekal dengan penyebut dia. So, kalau nak kecilkan dia jadi 2/4 boleh mudahkan dia. Mudahkan tu apa? Macam sebelum ni kata, mudahkan tu maksudnya kita nak kecilkan. Bila kita nak kecilkan, kita kena bahagikan dengan sifir yang boleh dikecilkan bagi pengangka dan penyebut kedua-dua. Maksudnya guna sifir yang dua-dua mesti sama atas dengan bawah. Contoh kat sini dia bahagi dengan 2. So akan dapat 1/2. So 1/2 ni adalah bentuk termudah bagi jumlah kedua-dua. Okey. Contoh bawah ni 4/9 dibagi 4/9. Lepas tu tiba-tiba ada kosong kat sini. So kalau kosong kat situ bermaksud kita kena ni kosong kat sini. Kotak kosong. 7/9 dibagi sama dengan 7/9. So macam biasa tinggalkan kotak kosong seorang-seorang, bawa ke sana. Yang pasti bila tambah kat sini bawa sini jadi tolak. Bila jadi tolak yang besar mesti tolak yang kecil. Maksud kalau awak nak ubah tempat tu mesti yang besar mesti tolak yang kecil. Tak boleh yang kecil tolak yang besar. So dia sama penyebut terus tolak 3/9. Okey. So sama je lah. Okey. So kita pergi kepada tolak pecahan. Tolak pecahan pun yang sama juga macam tambah, macam nombor biasa. Tapi pecahan ni mesti samakan penyebut dulu. Macam tambah tadilah. Samakan penyebut dulu. Contoh 2/3. Tolak dengan 1/3. Mesti yang kecil yang besar mesti kena tolak yang kecil. Tak boleh yang kecil tolak yang besar. So jadi 1. Yang bawah tetap sama. Penyebut tetap sama. Jangan ditolak pula 3 tolak 3 jadi kosong. Itu salah. Kalau contoh kalau awak buat 1/0. Salah. Okey, salah. So mesti penyebut dia tetap yang penyebut sama. Okey. Contoh tolak 3/8 daripada 7/8. Bermaksud dia suruh tolakkan 3/8 daripada. Bermaksud 7/8 mesti tolak dengan 3 tu. So dapatlah jawapan dia. Dia dah sama penyebut. Terus tulislah 4/8. Tetapi 4/8 ni kita boleh kecilkan dalam sifir. Kalau sifir 2, 2 boleh. Tapi kecil macam boleh lagi sifir 4 tak? Sifir 4 pun boleh sebab 8 pun boleh bahagi dengan 4. So bila dia boleh bahagi, mesti guna sifir yang dua-dua mesti boleh dibahagikan. So, sifir 4 boleh dua-dua. Kalau sifir 4 tak boleh, bawah ni tak boleh nak dibahagi dengan sifir 4, barulah kita mungkin ada sifir-sifir lain. Okey, 4 bagi 4, 1. 8 bahagi 4, 2. 2 darab 4, 8. 1 darab 4, 4. Dapat semula. So, ini adalah bentuk termudah. Sama juga dengan perkataan beza. Beza ni lah maksudnya tolak juga. So, 4/7 dengan 6/7. Perkataan beza tolak. Jangan pula awak tolak 4 tolak 6. Tak boleh. Mestilah yang besar tolak yang kecil. 6 tolak 4 dapatlah 2/7. Okey. So, kenal pecahan peratus dan perpuluhan. Okey. Kenal pecahan. Pecahan tu macam biasalah pecahan. 1/2, 1/3.
5 per 10. Itu adalah pecahan. Tapi per 100 macam mana? Per 100. Okey, per 100 tu bermaksudnya adalah kita panggil juga perkataan dia peratus. Peratus. Peratus tu semua nombor mesti didarabkan dengan 100 baru dia boleh dapat per 100. Peratus baru dia dapat peratus. Bermaksud contoh 6, tengok 6 daripada 100 ialah 16 daripada 100 ialah 16%. Mudah. Maksudnya 6 per ni pecahan lah kan. 16 per 100. Daripada 100 ada 16. So 16 dia bersamaan dengan 16%. 16%. Terus je 16%. Kalau 4 per 100. 4 per 100. So dia terus kita boleh tukarkan jadi peratus 4%. Okey. Dia bermaksud samalah maksud dia ni. 4% sama dengan 4%. Okey. Kalau perpuluhan pula macam mana nak ubah? Okey. Daripada nombor 4 kita nak tukar kepada perpuluhan. Okey, perpuluhan tengok dia ada dua sifar. Dua sifar kita nak Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak tukarkan kepada perpuluhan. Kita gerakkan apabila tukar kepada perpuluhan, kita gerakkan dia daripada kanan ke kiri. 1, 2. Kosong letak kat sini, kosong dekat depan. So dia akan jadi 0.04. So ini adalah perpuluhan dia. Contoh 16 ni. 16 dia ada dua sifar kan. 100 mestilah ada dua sifar. So kalau dia nak tukar kepada perpuluhan 16. Okay, kita gerakkan dari kanan ke kiri. 1, 2. So titik perpuluhan dekat sini, kosong di depan. So jawapan dia 0.16. So itu adalah perpuluhan dia. 0.16. Okey. Okey, boleh? Okay, kita pergi kepada perbandingan perpuluhan. Perbandingan tu mestilah perkataan lebih besar atau lebih kecil. Lebih besar atau lebih daripada atau kecil daripada. Dia perkataan tu lah. Lebih besar, besar daripada, kecil daripada, lebih kecil daripada. Perkataan-perkataan tu. So kita tengok macam mana kita nak perbandingan dia. Perbandingan dia contoh sini. Okey, ini satu pernyataan yang awak kena faham. Okey, dekat sini 0, contoh dibagi 0.45. Okey, apa benda yang awak kena tahu? Sini adalah dipanggil per 100. Per 100, sini dipanggil per 10. Sini lepas daripada titik baru dipanggil sar. Sar untuk nilai dekat belah sini. Okay. Belakang ni dipanggil per 10 per 100. So ingat, bila per 10, 4 ni yang belah 10 ni lebih besar daripada belah lebih besar daripada 5. Betul lah? Daripada 100. Maksudnya okey, contoh. Okey. Dibagi. Perbandingan. 0.45 dengan 0.2. 0.2. Kat sini 0.2. So, 4 dengan 2 mestilah nombor 4 yang besar. Sebab dia duduk dalam per 10 yang sama. Duduk di dalam nilai tempat yang sama. Okey. Duduk di dalam nilai tempat yang sama. So, bila duduk di nilai tempat yang sama, kena tengok nombor yang lebih besar lah. Nombor yang nak tengok sini, bawah. Nombor 2. Dia buat nombor, garis nombor. Garis nombor ni 0, 0.1, 0.02, 0.03, 0.04. Ini bermaksud dia adalah bila kita tahu nilai dia adalah 1 juga. 1 per 100. Ini bermaksud 1 per 100, 2 per 100. 5 kecil, 3 per 100, 4 per 100, 5 per 100, 6 per 100, 7 per 100, 8 per 100. So, semakin besar bermaksud nilai dia semakin besar lah. Semakin besar, nilainya semakin besar.
Makin kecil nilainya semakin kecil lah. Sebab dia per 100. Sampai sini dia dah jadi 12 per 100. Bila 12 per 100 mestilah 12 lebih besar daripada 1. So dia adalah lagi besar. Okey. Tengok tambah perpuluhan pula. Okey, tambah perpuluhan ni benda yang paling penting, kena samakan perpuluhan. Samakan titik perpuluhan. Titik perpuluhan ni kena samakan. Macam mana nak samakan? Contoh, Perasa tambah kat sini. Berapakan jumlah? Jumlah tetap menunjukkan dia adalah tambah. Okey. Contoh 0.3 tambah 0.5. Okey, tambah tak ada masalah lah. Kecil tambah besar tak ada masalah. Macam dia buatnya lah. Mesti samakan perpuluhan dia. Titik perpuluhan mesti sama. So, tambah macam biasa. Nombor macam biasa 8, 0. So, jawapan dia 0.8. Mesti samakan perpuluhan baru tambahkan. Tak kira lah dia duduk tengok kejap. Contoh sini. Tak kira lah dia tengok tu ya. Ni, nombor 4 ni. 0.09. Lepas tu awak nak samakan apa? Ini tak ada masalah lagi. 0.87. Boleh letak lagi. Kan? Sama lagi. Sebab dia tu. So, 9 tambah 7 buat macam biasa. Tinggal 9, 0. Boleh lagi, tak ada masalah. Tapi contoh soalan yang ni. Mana? Ni soalan A ni. Soalan A. Ataupun soalan D. Tengok soalan D. Ni, soalan D. 0.03. 0.03. Awak tak boleh letak 0.5 dekat sini. Tak sama. Bila tak sama, dia salah. Dia mesti letak sama titik perpuluhan. Walaupun dia berbeza nilai dekat situ, mesti sama. Wajib samakan titik perpuluhan. Letak macam ni. Baru boleh tambah. So, jadi 3, 5.0. So, 0.53. So, kat sini lah jawapan ni 0.53. Mesti samakan perpuluhan. Okey. Tolak perpuluhan. Lebih kurang sama. Sama je. Sama dengan tambah perpuluhan. Bezanya mestilah yang besar tolak yang kecil. Tak boleh yang kecil tolak yang besar. So, mesti samakan titik perpuluhan dia. Mesti samakan titik perpuluhan dia. Tak sama, tak boleh tolak. Dia terus salah. Mesti samakan. 7 tolak 2, 5.0. So, ini jawapan dia. Dah. Meter ni bermaksud dia dia punya jarak, ukuran. Meter ni adalah ukuran sesuatu benda ataupun ukuran sesuatu jarak. Boleh jadi. Okey. Kat sini. Okey. Tolak ni maksudnya baki. Perkataan baki adalah tolak lah. Berapakah tolak ni perkataan liter. Liter ni lah untuk isi padu cecair. Dia punya unit ni tak ada masalah lagi. Yang penting nombor tu. Okey. Tolak 0.28 daripada 0.54. Bila daripada bermaksud mesti yang besar dulu baru tolak yang kecil. Jangan awak susun 0.28 tolak 0.54 tu dah salah confirm. Mana boleh yang kecil tolak yang besar. So, susun yang besar tolak yang kecil. So, tengok titik perpuluhan sama. 4 tolak 8 tak boleh. Kena pinjam. Sama je cara dia. Pinjam juga. 14. So, lebih dia buat apa? Di 6. Betul. 8, 14. 6. 4 tolak 2. 2 lah. So, kosong. So, inilah jawapan dia. Okey. Okey, kita masuk kepada tajuk seterusnya. Kenal peratus. Peratus. Macam tadi jugalah. Peratus. 6 per 100. 6 peratus. 6 peratus. 6 peratus. 60 per 100. 60 peratus. 60. Ada kosong kat belakang. So, dia adalah 60 peratus. Dia boleh congak macam tu terus je. Contoh kat sini. 26 per 100. Dalam peratus dia tulis 26 peratus. Dia akan ada ni. Simbol ni. Peratus ni simbol dia. Kita sebut 26 peratus. Sebut 26 peratus. Ini 60 peratus. Sebutan dia. 74 per 100. Ditulis 74. Tulis dekat situ. 74 peratus. Peratus tu simbol dia.
kita sebut 74%. Tulis macam tu. So kotak ni kiralah sampai 74. 70 kira 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10, 20, 30, 40 sampai 70. Ambil 4 sikit. Warna tu ikutkan. Okey, ni 88%, 91%. Okey. Okey, seterusnya last tajuk selesai masalah. Ada lagi satu tajuk reka masalah. Reka masalah tu reka cerita. Buatlah cerita macam mana tapi berdasarkan tajuk pecahan, tajuk Allah masuk sana Muhammad. Tajuk pecahan, tajuk perpuluhan, tajuk peratus. Tu reka cerita sahaja. Okey. Selesaikan masalah. Tajuk yang lebih kurang sama macam tajuk sebelum ni. Selesai masalah dia adalah situasi harian. Yang pertama kita kena untuk selesai masalah ni, sekejap. Untuk selesai masalah ni yang pertama awak kena Awak kena nak tulis. Okey. Yang pertama sekali awak kena fahami soalan. Fahami soalan tu macam mana nak fahami soalan? Besar sikit. Okey. Yang pertama soalan awak kena faham dulu. Soalan tu adalah tajuk apa? Fahami soalan tu tajuk apa? Tajuk apa? Contoh tajuk pecahan. Okey. Tengok dalam gambar ni, tengok muka surat 110 tu. Bila kita baca-baca kat dia ni sedang membuat sos spaghetti. Dia mencampurkan 1/4. Tengok, per 4. Bermaksud kita tahu dia dah tajuk pecahan. Kalau soalan lain dia tajuk perpuluhan. Dia bagi 0.2 tambah 0. Tak kira poin-poin tu adalah tajuk perpuluhan. Kalau dia bagi berapakah harga peratus. Contoh peratus. Itu adalah tajuk peratus. Okey. Mesti fahami itu adalah tajuk apa dulu. Yang kedua baru kita pergi kepada apa operasi yang kita perlu guna, operasi yang akan digunakan. Macam mana kita nak tahu operasi yang akan digunakan? Operasi apa yang kita akan gunakan? Kita tengok kalau perkataan jumlah dia adalah antara ialah tambah. Jumlah ke apa lagi? Semuanya ke, tak kisahlah. Macam sebelum-sebelum ni. Kalau perkataan beza, tolak, ia adalah operasi tolak lah. Jumlah ni operasi tambah. Operasi tambah. So, lepas tu dah tahu dah tu, barulah kita selesaikan soalan. Okey, ingat ini kaedah macam mana untuk tajuk selesai masalah ni. Benda yang penting yang kena buat. Dia punya flow. Panggil flow. Flow dia kena, yang pertama kena faham soalan dulu, ditajuk apa. Yang kedua kita nak tahu di operasi apa yang guna. Contoh kat sini, berapakah jisim dua bahan yang dicampurkan itu? Dua jisim tu berat kedua-dua. So bila berat kedua-duanya, tambahkan je lah. Sebab dia kata yang dicampurkan. Perkataan dicampurkan tu maksudnya dia nak suruh tambah lah. So dia buat 1/4 kg dengan ni dibagi. Dia akan ada 3 benda. Yang diberi, yang dicari. 2. Yang diberi, benda yang dibagi. 1, 2 yang diberi. Yang dicari, apa? Jisim 2 bahan yang dicampur. Ni 2 benda. Ni yang kita nak cari. So, cara dia 1/2 tambah 1/2 kg. So, sama dengan, buatlah tambah. Mesti samakan penyebut dulu. Bila samakan penyebut, kena. Kalau 2 nak samakan dengan 4, kena darab dengan 2. Bawah darab, atas pun mesti kena darab dengan 2. Mesti ikut sama yang bawah. Barulah boleh tambahkan. Okey? Senang. Alhamdulillah. Macam tu. Okey, so latihan ni susah bagi sikit je. Okey, contoh tambah pecahan. Kena samakan penyebut. Darab dengan 2, darab dengan 2. Bila bawah darab 2, mesti atas pun darab 2. So, dia akan jadi 2/4. Bila 2/4 tambah dengan 1/4 jadi berapa? 3/4. Bawah jangan ditambahkan. Macam tu je. Okey, contoh. Ni. F pula. 2 darab berapa dapat 10. Kita nak samakan penyebut. Kita boleh darab dengan 5. Betul? 2 darab 5, 10. Bawah atas mesti darab dengan 5 juga. Dah sama penyebut. 5/10. Baru boleh ditambahkan. Okey. Apa-apa kaedah mesti kena samakan penyebut dulu.
8/10. So, boleh mudahkan dia. Sifir apa yang mudahkan dia? Dia ada sifir yang kecilkan dia. Kalau sifir 8 tak boleh. Sifir 4 tak boleh juga. Mana ada 1 dan 4 dapat 10? Tak ada. 2 dan 4 dapat 10? Tak ada. Sifir 2 boleh. Sifir 2. So, bahagi. Bila kita nak kecilkan, ingat. Nak kecilkan, nak mudahkan dia. Bentuk termudah. Bentuk paling halus. Paling kecil. So, 8 bahagi 2 dapat 4. 10 bahagi 2 dapat 5. So, kecil. Dapat kecil. So, jawapan dia 4/5. Termudah lah ni. Pecahan ni dia nak bentuk termudah. So, kena bahagikan dengan sifir yang bersesuaian. Okay, contoh tolak pula. Tolak kena samakan penyebut juga. So, bawah darab 3. Atas pun kena darab dengan 3. Sebab 3 darab 3, 9. So, sama dah penyebut. So, 4/9 tolak dengan 3/9. Dah sama. So, jawapan dia 1/9. 4 tolak 3, 1. So, 1/9. Contoh kat sini, kita ambil yang ni. 2 darab 5, 10. Tengok, kena sama penyebut kan. Cari sifir yang sama dengan ni. So, 5/10 tolak dengan 1/10. Tolak dengan 1/10. So, dapat 4/10. 4/10. Boleh kecilkan lagi dah? Tak ada dah. Sebab dia bila dah ada baki, dia tak boleh. Kini tu adalah yang paling kecil. Okey. Try. Okey, kenalkan peratus. Kenal peratus. Okey. 25/100. Yang ni jarak antara sini 10. Tak boleh. 10 mestilah 10/100. So, kita boleh agak dia. So, bila dia punya perpuluhan, ingat 100 boleh gerak. So, bila kita gerak 10, 1, 2. So, dia kat sini 0 point. Dia adalah 0.1. Mana 0.1? Yang ni. So, dia adalah di sini. Contoh lagi. 0.6. Mana 0.6? 0.6 bila kita nak tukar kepada pecahan ke kanan. So, dia akan jadi nampaklah. Okey, 0.6 kita nak tahu dia berapa. Kita gerakkan 2 kali. 1, 2. So, sini. So, dia adalah 60. So, dia 60 kat sini. 60 sini. Ya ke? Sekejap. Salah rasanya. Tak boleh nak undur kat dah. Oh, pemadam. Betul ke 60 dia punya ni? Tengok sekejap. Tengok, betul tak? 1, 2, 3, 4, 5. Ni 5. Ni yang 6. Salah. So, 6 yang ni. Salah sikit. Okey, 6. So, macam tu lah garis. Bawah ni angka. 0.75. Dalam perkataan apa? Perpuluhan dalam perkataan. 0 tulis 0.75. 0 tu nak tulis. Sekejap. Tulis. Sekejap nak tulis, try. Boleh tulis tak? Okey. Okey. 0.75. Tulis macam tu. 0.75. Lepas tu ada lagi bawah ni. Apa jarak dia? 0.09. Kenapa boleh dapat macam tu? Sebab bila kita jarak, sekejap. Bila kita gerakkan dia 2 kali, 1, 2. So, dia duduk di sini. So, dia ada kosong. Tengah-tengah ni pun ada kosong. So, 0.09. Sebab tu dia macam ni. 0.09. Okey, perbandingan 0.13 lebih kecil daripada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. 50 tambah 3. 0.53 lah. Kita boleh terus agak kan. 0.53. So, betul lah. Kecil pada. Ni kira. 1, 2, 3. 30. 1, 2, 3, 4, 5. 35. Bermaksud 35/100. Maksud dia akan jadi 0.35
Lebih apa? Tengok bawah ni pula. 1, 2. 2, 1, 2, 3, 4, 5. 20.25. So, dia lebih besar daripada. Tu dia nak cakap lebih besar daripada. Okay. Okay, cari beza. Beza tu tolak lah. So, tolak lah. 0.6 tolak 0.2. 6 tolak 2, 4. Titik letak, kosong letak. Jangan tinggal 4 macam tu je. Tak boleh. Terus macam tu je. Macam ni, nak buat macam mana? Maksud kita kena, kalau kita bawa ni ke sana, dia jadi 0.08 tolak ni, tak boleh. So, dia kena, yang ni bawa ke sana, yang ni tukar pula, bawa ke sini. So, dia akan jadi, yang ni akan ditolakkan. Kotak kosong ni bawa ke sana. Okay. So, buatlah. 0.48 0.46 tolak 0. Mesti samakan penyebut 0.08. Cari tolak macam biasa. Kenal peratus 28. Cari mana? 1, 2, 3. Betul tak? 3. 3 bukan. 30 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 39. Maksudnya 39%. So, dia punya 39%. Senang. Ini awak boleh buat sendiri. Okey, pada mulanya, ni tajuk selesai masalah. Pada mulanya ada 2 objek di atas, penimbang. Dia ni meletakkan satu objek lagi dan penimbang menjadi seimbang. Berapakah jisim objek itu? Sebelah ni ada 75 kg, 0.75 kg. Sini ada bawah ni 0.16 kg. Ringan. So, dia letak satu lagi kg, barulah dia bolehlah dia seimbang. Jadi macam mana kita nak tahu jisim objek tu? Kena tolak yang ni. Nak tahu atas ni, dia dah sama. Bila dah sama, bermaksud sini adalah 0.75 kg juga. Jadi kita tak tahu yang atas ni berapa kg. Kenalah tolak yang ni. So 0.75 tolak 0.16. Tolak macam biasa. Mesti samakan perpuluhan dulu. Okey, bawah ni pecahan. Ada 34 kuih kaswi di dalam loyang. Kakak Anding ambil 1/2 bahagian kuih itu. Berapakah bahagian kuih yang tinggal di dalam loyang? Berapakah bahagian kuih yang tinggal? Daripada 34 kena tolak lah juga ni. Sebab dia tinggal. Yang tinggal tu maksud perkataan ni tolak. Bila tolak, letak tolak itu tu. Tapi kena samakan penyebut dulu. Darab dengan 2. Atas pun kena darab dengan 2. Buat macam biasa. Dah darab dengan 2 baru boleh tolak. Okey, cuba buat sendiri. Kita bagi gambaran saja. Okey, alhamdulillah itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.